Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Kita bertemu pada petang Jumaat pada hari ini untuk sama-sama kita membaca daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang saya nampak di ruangan komen. Ahlan Arif Taib, Faridah Abu Bakar, Nur Aini Muhammad Tab, Hardi Suhaimi, Nurazia Mukhtar. Kemudian Wan Ismail Wan, Safia Sapian, Iza Salik, Yaya Lia, bin Zainuddin, Zainun Hadi, Anita Maizan, Ana Sukaimi, Zahini Wahid, Ummi Zaihadi, Galik Sprit, Syarina Uthman, Nur Hayati Yahya, Rukumah Yusuf, Hasiah Nun, Fauzia Muhammad Yusuf, Siti Mazura, M. Nasir Harun, Samsarina Saifuddin, Roslina Saharuddin, Laila Umar, Faridah Abu Bakar, kemudian Salabia Sa'ad, serta Elvira, dan juga Razali Muhammad Nurdin, Faradillah Osman, Aminah Hitam, Zaila Muhammad Nur, Habibah Abdul Aziz, Tuan Nur Rahim Sharif, Ija Rahman, As-Samtullah Raini, Habibah Abdul Aziz, Wan Nasrah Wan Ismail, Nyimah Muharran, Zuraida Siddiq, Zuhaida Darus, Ayu Muhammad, serta Anizah Umar, dan juga Harina Nawawi, Bunga Lawang, Zakia Muhammad Nin, Zahara Alias, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita berjumpa pada Jumaat penghujung tahun 1442 Hijrah. Kita bakal masuk pada tahun yang baru. Tidak lama lagi, insya-Allah kita berada pada pertengahan bulan daripada tahun 1442, dan tak lama lagi, beberapa belas hari lagi kita akan masuk pada bulan Muharram, tahun yang baru daripada tahun Hijrah. Moga-moga amalan korban yang telah dilakukan, amalan berpuasa, beramal pada permulaan Zulhijjah yang telah kita lakukan, menjadikan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin menambah baik amalan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat 213. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruangan komen, muka surat 213, fasal mentadabbur Al-Quran dan galakan untuk menangis dan buat menangis ketika mana membacanya. Sama ada kalau boleh menangis ataupun pada waktu itu berusaha dalam keadaan buat nangis ketika mana membaca Al-Quran. Imam Nawawi akan bawakan dalil untuk perkara ini dan kita akan lihat insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon komen jelas dan jelas daripada mana. Saya harap suara saya adalah jelas. So far saya tengok pada line internet saya tidak ada masalah. Namun kalaulah ada sangkut-sangkut dan sebagainya, mohon maklumkan. Lalu saya harap suara saya adalah jelas
video dan juga audio saya adalah jelas harapnya insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada fasal yang beliau letakkan pada tajuk untuk mentadabbur akan ayat Al-Quran. Kata Imam Nawawi fasal yang bagi lil qari ay yakuna sya'nuhu al-khusyu' wat tadabbur wal khudu'. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, para pembaca Al-Quran ditekankan supaya ketika membaca Al-Quran pada waktu itu dengan khusyuk. Perkataan yang pertama Imam Nawawi gunakan adalah khusyuk. Apakah maksud khusyuk? Kejap lagi akan datang pada waktu itu perkataan khudu' yang diterjemahkan sebagai merendahkan diri. Lalu apakah maksud daripada khusyuk dan juga khudu'? Di sini Ibnu Allan, sebentar saya ambil pen. Di sini Ibnu Allan rahimahullahu taala mencatatkan apakah perbezaan di antara khusyuk, ejaan dia adalah kha, shin, waw, ain, khusyuk, dan juga khudu', ejaannya adalah kha, dad, waw, ain. Apakah beza di antara khusyuk dan khudu'? Kata Ibnu Allan rahimahullahu taala menukilkan pandangan daripada Al-Laith. Maksud daripada khusyuk dan juga khudu', menukilkan pandangan daripada Al-Azhari. Maksud daripada khusyuk dan khudu' adalah lebih kurang sama, iaitu pada waktu itu merendahkan diri, pada waktu itu memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma pandangan daripada Al-Azhari di sini yang dinukilkan oleh Ibnu Allan pada waktu itu adalah wal khusyu'u qaribun minal khudu'i fil badan. Khudu' lebih pada waktu itu pada anggota yang zahir. Ketika mana pada waktu membaca Al-Quran, anggota yang zahir pada waktu itu memberikan perhatian, pandangan mata memberikan tumpuan, seluruh anggota badan memberikan tumpuan. Ketika mana pembacaan Al-Quran, perbuatan anggota zahir memberi perhatian, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu dikenali sebagai khudu'. Adapun khusyuk, kata Al-Azhari, wal khusyu'u fil qalb. Pada waktu itu khusyuk berkaitan dengan hati. Ketika mana hati merasakan dirinya hamba, ketika mana hati merasakan dia memerlukan Allah, ketika mana membacakan Al-Quran, maka ini perbezaan di antara khusyuk dan khudu' mengikut pandangan daripada Al-Azhari. Kata beliau, pada waktu itu khudu' dan khusyuk lebih kurang sama. Cumanya khudu' adalah berkenaan tentang pemberian tumpuan oleh anggota badan yang zahir. Daripada sudut mata memberi tumpuan kepada pembacaan, tangan, seluruh anggota zahir. Adapun khusyuk pada waktu itu adalah hati yang memberikan perhatian, yang memberikan tumpuan, yang pada waktu itu memperhambakan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pandangan yang lain yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan tidak, khusyuk adalah untuk zahir, adapun khudu' adalah untuk hati. Dan ini adalah apa yang diterangkan oleh Ibnu Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah. Lalu kata Imam Nawawi, para pembaca Al-Quran ditekankan supaya khusyuk. Makna yang pertama. Dan ada kedua-dua pandangan, sama ada khusyuk itu berkenaan dalaman hati ataupun khusyuk itu berkenaan anggota tubuh badan yang zahir. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wat tadabbur, dan hendaklah pada waktu itu ketika mana membaca Al-Quran, at-tadabbur, melakukan tadabbur, melakukan penghayatan. Cumanya di sini diterjemahkan sebagai berhati-hati. Maka terjemah ini kurang tepat. Tadabbur, apakah maksud tadabbur? Maksud tadabbur adalah pada waktu itu meneliti, menghayati. Itu maksud tadabbur. Lalu sebab itu program pagi kita letakkan tajuk Hayati Quran. Kita ambil daripada perkataan tadabbur Al-Quran. Lalu di sini kita gariskan perkataan berhati-hati. Kita tulis di atasnya perkataan meneliti, menghayati akan Al-Quran, akan perkataan yang ada pada Al-Quran. Lalu kata Imam Nawawi, mesti ada khusyuk.
mesti ada tadabbur, penghayatan dan juga penelitian. Yang ketiga adalah mesti ada khudu'. Apakah khudu'? Diterjemahkan sebagai perasaan merendah diri di hadapan Allah. Maka ini 3 sifat. Kata Imam Nawawi, bila baca Al-Quran, zahir pun mesti beri fokus tumpuan, hati pun mesti pada waktu itu bersifat hamba yang sedang bermunajat dengan Allah, dan mesti ada tadabbur, penelitian terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Seterusnya kata Imam Nawawi, fahadha huwal maqsudul matlub. Inilah tujuan utamanya. Inilah tujuan utama daripada kita membaca Al-Quran, adalah setiap anggota tubuh badan kita memberikan perhatian. Sama ada hati, sama ada anggota zahir, sama ada pemikiran dengan tadabbur, dengan penghayatan. Kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wabihi tansyarihus sudur, dan dengan ketiga-tiga ini dada akan menjadi lapang. Dada akan menjadi lapang bila dalaman kita beri perhatian, yang dipanggil khusyuk. Bila anggota zahir kita beri perhatian, yang dipanggil khudu'. Bila pemikiran kita berikan perhatian, yang dipanggil tadabbur. Bila ada tiga-tiga sifat ini, kata Imam Nawawi, wabihi tansyarihus sudur, insyaraha yang syarihu insyirah. Pada waktu itu kata Imam Nawawi, dan dengan tiga-tiga sifat ini dada akan menjadi lapang. Lalu kena tambahkan di sini, wabihi terjemahnya tak ada, dan dengan ini dada akan menjadi lapang. Bila dia ada khusyuk ketika mana baca. Lalu sebab itu bila baca Al-Quran, tak boleh pada waktu itu tak memberikan perhatian. Bila membaca Al-Quran, tak boleh pada waktu itu sekadar zahir beri perhatian, tetapi hati memikirkan benda yang lain. Ketika mana membaca Al-Quran, pada waktu itu tak boleh pemikiran berfikir tentang perkara yang lain, sepatutnya kena tadabbur pada Al-Quran. Kenapa? Manfaat daripada orang yang buat ketiga-tiga sifat ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, manfaatnya adalah dada akan menjadi lapang. Yang kedua, watastanirul qulub, hatinya pada waktu itu akan bercahaya. Dadanya akan menjadi lapang dan tenang. Pada waktu itu hatinya akan bercahaya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa dalailuhu akthar min an tusar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalil-dalil berkenaan tentang perkara ini sangat banyak. Wa ashhar min an tudhkar, dan sering disebutkan. Banyak dalil menekankan tentang khusyuk ketika mana membaca Al-Quran, tentang khudu' ketika mana membaca Al-Quran, pentingnya tadabbur ketika mana membaca Al-Quran. Kata Imam Nawawi, sebagai contoh kita boleh lihat daripada sudut amalan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad bata jama'atun minas salaf yatlu al-wahid minhum al-ayah al-wahidah lailah kamilah. Kata Imam Nawawi, sebahagian kaum salaf, maksudnya para ulama yang terdahulu, para tabi'in yang terdahulu, hanya akan membaca satu ayat dalam semalam atau sebahagian besar malam. Hampir semalam ini kita gariskan mu'azzam. Mu'azzam terjemahannya sebahagian besar malam. Hanya satu ayat dibaca untuk sepanjang malam. Sepanjang malam ulang ayat yang sama, ataupun sebahagian besar pada waktu malam hanya mengulang ayat yang sama. Maka Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa riwayat menceritakan tentang perkara ini. Kata Ibnu Allan, antaranya adalah apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkenaan tentang sahabat Nabi Tamim ad-Dari, annahu yatlu bih wa yarka' wa yasjud wa yatlu bih am hasibal ladzi najtarahu sayyi'at al-ayah. Yang mana berkenaan dengan sahabat Nabi Tamim ad-Dari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan membaca pada sepanjang malam firman Allah, am hasibal ladzi najtarahu sayyi'at an naj'alahum
kalladzina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dia akan baca ayat tersebut. Apakah terjemahannya lebih kurang? Am hasiballadzina jtarahu sayyi'at. Adakah menyangka orang-orang yang pada waktu itu melakukan maksiat? Maka ayat itu sedang membicarakan tentang orang yang sedang melakukan maksiat. Maka Tamim Ad-Dari akan membaca ayat itu sepanjang malam. Ini kisah yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kisah yang kedua dinukilkan berkenaan tentang Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud dia membaca ayat 114 daripada surah Taha. Ayat 114 daripada surah Taha, firman Allah, Rabbi zidni ilma. Lalu sepanjang malam dia membaca Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah untukku akan ilmu. Tuhanku, tambahkanlah untukku akan ilmu. Maka ini adalah riwayat daripada Alqamah, anak murid Abdullah bin Mas'ud. Kata Alqamah, aku pernah solat di sisi Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika mana beliau membaca surah Taha, lalu ketika mana tiba pada ayat 114 yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, maka pada waktu itu beliau berulang-ulang baca sampai ke pagi. Kata Alqamah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, kurniakan kepadaku penambahan pada ilmu pengetahuan. Anugerahkan kepadaku penambahan pada ilmu pengetahuan. Ini adalah kisah yang kedua tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah yang ketiga berkenaan tentang Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah, yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Kata Urwah bin Zubair berkenaan tentang makcik dia, Asma binti tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang ibu dia, Urwah bin Zubair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menceritakan tentang tentang mak dia, Asma binti Abu Bakar, yang mana mak dia Asma binti Abu Bakar pada waktu itu membaca sepotong ayat daripada Al-Quran, famannallahu alaina, dan Allah telah berlaku ihsan ke atas kami, wa waqana azabas samum, dan menyelamatkan kami daripada siksaan. Maka dia baca ayat itu sepanjang waktu. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Ini kisah berkenaan tentang Asma binti Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain dalam kitab Syama'il. Ketika mana kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW pun pernah begitu, membaca satu ayat sepanjang malam. Ketika mana kita membaca pada tajuk berkenaan tentang amalan malam Nabi, Nabi pernah baca satu ayat sepanjang malam. Nanti sahabat boleh rujuk dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang telah kita baca beberapa bulan yang lalu. Maka kata Imam Nawawi, sebahagian kaum salaf, mereka hanya membaca satu ayat sepanjang malam. Mereka ulang-ulang ayat tersebut. Kerana apa? Pada waktu itu tadabbur mereka, khusyuk mereka dan juga khuduk mereka. Lalu saya tak ada kitab Syama'il di sini, tetapi kita dah baca dah dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi SAW pun pernah membaca satu ayat sepanjang malam yang Nabi SAW ulang-ulang. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain, tetapi Ibnu Allan menukilkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani 3 kisah ini. Kisah Tamim Ad-Dari, kisah berkenaan tentang Abdullah bin Mas'ud, dan juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapa mereka baca satu ayat sepanjang malam? Yatadabbaruha indal qira'ah. Kata Imam Nawawi, mereka membaca satu ayat itu sepanjang malam ataupun pada sebahagian besar malam. Lalu kena betulkan terjemahan ini, atau hampir semalam, ataupun terjemahannya muazzam, sebahagian besar malam. Lalu itu gariskan sebahagian besar malam.
Kenapa? Yatadabbaruha, sepatutnya tak ada terjemah dan di sini. Kerana dalam kitab yang asal tak ada terjemah dan ini, padamkan, gariskan yatadabbaruha. Kenapa mereka ulang-ulang pada salafus salih satu ayat itu sepanjang malam? Kata Imam Nawawi, yatadabbaruha, untuk menelitinya. Yatadabbaruha, untuk menelitinya. Lalu perkataan mempelajari, gariskan. Perkataan serta, gariskan. Kenapa mereka baca sepanjang malam? Yatadabbaruha, dalam keadaan. Tambahkan terjemahan, dalam keadaan. Lalu salafus salih baca ulang-ulang satu ayat sepanjang malam. Kenapa? Dalam keadaan menelitinya. Yatadabbaruha indal qiraah, dengan tartib, gariskan. Ini terjemahan yang kurang tepat. Di sini banyak terjemahan yang mungkin tersilap cetak. Dalam keadaan menelitinya, maksudnya ayat tersebut indal qiraah, ketika pembacaan. Dengan tartib tukarkan kepada ketika pembacaan. Lalu mohon sahabat ambil pen dan betulkan sedikit. Lalu terjemahannya akan berbunyi. Kita balik kepada beberapa baris yang lalu. Sebahagian kaum salaf hanya membaca satu ayat dalam semalam. Dalam semalam maksudnya sepanjang malam. Atau sebahagian besar malam. Dalam keadaan menelitinya, iaitu ayat tersebut ketika pembacaan. Lalu itu terjemahan yang pada waktu itu hendak diperbetulkan. Kata Imam Nawawi, bahkan ketika mana membaca Al-Quran, wasa'iqa jama'atum minhum, sebahagian daripada para sahabat, para tabi'in ataupun dikenali sebagai salaf, orang-orang yang terdahulu, ketika mana mereka membaca Al-Quran, kerana begitu penghayatan, mereka boleh baca sampai pingsan. Masya Allah. Berapa banyak kisah-kisah sahabat yang mana ketika mana mereka baca Al-Quran, pada waktu itu sa'iqah, mereka boleh pada waktu itu jatuh pingsan. Kata Imam Nawawi, bahkan ada juga riwayat dan kisah yang kita pernah baca, yang mana wa mata jama'atum minhum, malah sebahagian mereka meninggal dunia. Sedang baca Al-Quran meninggal dunia kerana terlalu memberi penghayatan pada makna ayat tersebut. Kerana pada waktu itu terlalu risau yang keadaannya, dirinya akan tergolong pada ancaman ayat tersebut. Maka ada yang pingsan ketika mana membaca Al-Quran. Ada yang mana pingsan, ada yang meninggal dunia ketika mana membaca Al-Quran. Kita jauh nak sampai ke tahap ini. Kita jauh. Kadang-kala kita baca Al-Quran, kita tak rasa apa-apa. Padahal kadang-kala kita faham makna dia, tapi kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa keagungan Al-Quran. Kita tak rasa pada waktu itu ianya adalah kalamullah. Maka sambil baca, pada waktu itu kita bermain dengan gadget. Sambil membaca, kita buat kerja lain. Sambil membaca, kita bersembang dengan teman. Sambil membaca, pada waktu itu kita buat perkara yang tak sepatutnya. Kita tidak menganggap pada waktu itu kemuliaan Al-Quran. Bukanlah kita sebahagian daripada manusia. Lalu di sini Imam Nawawi tegaskan, mesti ada 3 sifat ini, iaitu khusyuk dalaman, khudu' luaran, tadabbur pemikiran. Maka pada waktu itulah tujuan Al-Quran pada waktu itu, kerana ianya adalah kalamullah. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbul buka', dan disunnatkan untuk menangis. Ketika mana membaca Al-Quran, pada waktu itu disunnatkan untuk menangis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah tak boleh menangis, kata Imam Nawawi, wattabaki liman la yaqdiru ala al-buka', atau berusaha menangis ataupun buat-buat menangis. Wattabaki, at-tabaki maksudnya buat-buat menangis. Baca dalam keadaan ya Allah tak boleh nangis ni, buat-buat macam menangis, bukan main-main, tetapi pada waktu itu seolah-olah menangis. Maka kata Imam Nawawi, disunatkan menangis atau berusaha menangis, dalam kurungan buat-buat menangis bagi yang tidak dapat menangis.
Kenapa perlu menangis? Fa innal bukaa indal qiraah sifatul arifin, kata Imam Nawawi. Kerana sesungguhnya menangis ketika mana membaca Al-Quran adalah sifat orang-orang yang arifin, iaitu orang-orang yang kenal akan Allah. Arafah maksudnya kenal. Daripada situ datangnya perkataan seperti arafah, seperti ma'rifah. Lalu arifin adalah sifat orang-orang yang kenal. Di sini diterjemahkan sebagai para ulama, betul juga. Tetapi arifin terjemahnya adalah orang-orang yang kenal Allah. Inilah sifat arifin. Seterusnya kata Imam Nawawi, orang yang menangis ketika mana membaca Al-Quran pada waktu itu adalah wasyi'aru ibadillahi salihin. Ianya adalah syiar, ianya adalah tanda para hamba Allah yang salih. Maka di sini Imam Nawawi bawakan satu dalil, tetapi Ibnu Allan bawakan beberapa kisah, beberapa ayat Al-Quran berkenaan tentang menangis ketika mana membaca Al-Quran. Lalu daripada sini selepas Imam Nawawi tekankan pada waktu itu perlu ada khusyuk, perlu ada tadabbur, perlu ada khudu', dan dibawakan pada waktu itu bagaimana ada yang berulang-ulang satu ayat. Maka Imam Nawawi tekankan selalunya orang yang mana ada khusyuk, ada khudu' dan tadabbur pada pembacaan ayat Al-Quran, dia akan menangis. Sebab pada waktu itu hati dia fokus, anggota badan dia pun fokus, pemikiran dia fokus. Maka selalunya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan menangis. Lalu di sini Ibnu Allan rahimahullahu taala membawa kata-kata daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimanakah antara cara nak menangis ketika mana membaca Al-Quran? Wa tariquhu fi tahsilih, dan cara untuk datangnya tangisan ketika mana membaca Al-Quran, ayyahdura qalbah al-huzan. Ini yang dipanggil khusyuk. Pada waktu itu hati mesti menghadirkan perasaan sedih, perasaan sayu. Ketika mana membaca ayat-ayat azab, ketika mana membaca ayat-ayat tentang kemurkaan Allah, ketika mana membaca ayat-ayat tentang bagaimana Allah menghukum orang-orang yang pada waktu itu ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula daripada hati. Dia bukan bermula daripada ni. Kata Imam Ghazali, kena mulakan daripada hati. Bagaimanakah hati nak ada perasaan itu? Bi an yata'ammala ma fihi minasyadidi wal wa'idi syadid. Dengan cara pada waktu itu meneliti, menghayati ayat-ayat yang ada kaitan tentang amaran, ayat-ayat yang ada kaitan pada waktu itu tentang siksaan Allah. Lalu bila macam mana nak hadirkan perasaan sayu, sedih pada hati? Dengan kita meneliti, menghayati ayat-ayat yang pada waktu itu ada cerita tentang siksaan dan juga ada cerita tentang azab. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma salli ala, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, sebentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi, sebab tulisan dia kecil dalam kitab ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian pada waktu itu dengan kita meneliti ayat, thumma yata'ammal taqsiruh fi dhalik. Kemudian pada waktu itu dengan kita menzahirkan, mendatangkan perasaan, ya Allah, banyaknya kekurangan aku. Aku ni terlalu banyak kekurangan. Engkau menyebut tentang azab dan siksaan untuk orang yang ada sifat-sifat ini, ya Allah. Aku risau aku termasuk dalam sifat ini. Aku pun ada kekurangan. Maka pada waktu itu hati dalam keadaan sayu, dan kita pada waktu itu sedar akan kekurangan kita dan betapa benarnya firman Allah tentang hukuman dan siksaan. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka selalunya orang yang mana hatinya bersih, hatinya elok, maka pada waktu itu dia akan menitiskan air mata. Satu, kerana pada waktu itu tentang bagaimana Allah menjanjikan hukuman dan siksaan. Yang kedua, dia rasa amalan dia pun tak cukup banyak. Amalan dia pada waktu itu tak sempurna. Dia pun banyak kekurangan. Dia risau Allah, dia termasuk dalam golongan ini. Maka pada waktu itu selalunya akan mendatangkan tangisan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Kemudian bila kita baca tadi, sesungguhnya orang-orang yang menangis ketika mana membaca Al-Quran, itulah tanda orang-orang yang arifin. Sebab itu Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala membawakan kisah hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, Iqra' alayya, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu untuk membaca Al-Quran. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud segan. Maka dia berkata dengan Nabi, Aqra' alaika wa alaika unzal. Adakah aku patut memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada kamu, wahai Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kamu. Aku segan, wahai Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada kamu dan adakah patut aku membaca? Maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku nak mendengar bacaan Al-Quran daripada seseorang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun mula membaca daripada surah An-Nisa. Sehinggalah ketika mana aku tiba pada ayat yang ke-41, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimanakah keadaan kamu, wahai Muhammad, ketika mana kami datangkan daripada setiap umat nabi-nabi mereka sebagai saksi tentang kejahatan umat-umat mereka. Setiap nabi dia kena menjadi saksi, ya Allah, umatku buat macam ni, umatku buat macam ni. Kemudian firman Allah kepada baginda Nabi SAW, wajibna bik, dan kami akan datangkan kamu, wahai Muhammad, ala haula'i syahida, sebagai saksi juga di atas kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh umat kamu. Nabi kena menjadi saksi untuk umat dia pada waktu itu yang tidak mengikuti perintahnya, lalu dijatuhkan hukuman dan didatangkan siksaan. Lalu Nabi SAW kena menjadi saksi untuk perbuatan umat dia. Bila Nabi SAW mendengar ayat ini, maka kata Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba aku mendengar suara hasbuk, cukup, cukup, ataupun dengan perkataan amsik, berhenti. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bila aku melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan, Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya sedang menangis ketika mana memikirkan yang baginda akan menjadi saksi ke atas umat baginda. Lalu Nabi SAW menangis ketika mana mendengar pembacaan Al-Quran. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW menangis ketika mana mendengar bacaan Al-Quran. Sebab itu Imam Nawawi sebut, menangis ketika mana membaca Al-Quran itu adalah sifat arifin. Itu adalah tanda syiar hamba-hamba Allah yang salih. Apabila pada waktu membaca Al-Quran dia ada sifat khusyuk. Ejaan khusyuk adalah kha shin waw ain, khusyuk, khudu kha dad waw ain, dan juga tadabbur. Maka ini yang Imam Nawawi terangkan. Di sini Ibnu Allan bawakan begitu banyak dalil-dalil daripada Al-Quran bagaimana Allah memuji orang-orang yang menangis ketika mana membaca Al-Quran. Namun masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita akan sambung esok berkenaan dengan tajuk menangis ketika mana membaca Al-Quran. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bersama, insya-Allah pada malam ini tidak ada program di Telegram channel kerana malam ini setiap Jumaat malam Sabtu kita akan buat program di program Hijrah Usahawan. Saya akan sharekan link dia pada Isyak nanti, lalu jemput sahabat-sahabat untuk bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan adanya kebaikan. Insya-Allah kita akan sambung tajuk menangis ketika mana membaca Al-Quran ini esok, insya-Allah. Lalu kepada sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen ataupun untuk hadiahkan kepada ahli keluarga, sahabat dan teman. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.